Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Unit 24, Berbuat Baik Selalu. Tajuk kita pada hari ini ialah Alice yang Baik Hati. Tata bahasa, ayat tunggal dan ayat majmuk. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kemudian murid-murid dapat membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, baiklah. Aktiviti yang murid-murid akan jalankan pada hari ini ialah murid-murid membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Jom murid-murid, kita lakukan aktiviti ini bersama-sama. Okey, sebelum itu, kita lihat dulu maksud ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contohnya, ayah saya seorang guru. Ayah merupakan subjek, seorang guru merupakan predikat. Kemudian kita lihat maksud ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada cantuman dua ayat tunggal atau lebih. Ayat majmuk dicantumkan menggunakan kata hubung. Ingat lagi kata hubung? Contohnya dan, atau, sambil, lalu, serta, kerana, untuk dan lain-lain lagi. Okay, contoh ayat. Okay. Ali dan Ani pergi ke sekolah menaiki bas. Nampak dekat situ ada kata hubung dan. Okey, baiklah murid-murid. Untuk meneruskan aktiviti pembelajaran, sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 78 dan 79. Murid-murid akan dapat melihat 6 keping gambar yang akan menceritakan tentang Alice yang baik hati. Okey, pada setiap gambar ini diberikan frasa yang akan digunakan untuk membina ayat. Okey. Jadi dekat sini ayat gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga telah diberikan ayat yang lengkap. Okey, nampak dalam kotak yang berwarna merah tu. Kemudian gambar yang keempat, gambar yang kelima dan gambar yang keenam tidak diberikan ayat yang lengkap. Okey, jadi murid-murid perlu membina ayat menggunakan frasa dan perkataan yang diberikan. Okey, ayat-ayat ini terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, setelah murid-murid membina ayat yang lengkap, murid-murid perlu menulis perenggan dalam satu karangan. Okey, oleh kerana di sini ada 6 keping gambar, maka murid-murid perlu menulis 6 perenggan dalam satu karangan. Okey, jadi kita akan baca dulu ayat pada gambar. Kita akan baca dulu ayat pada gambar. Kemudian kita akan bina ayat pada gambar ke-4, ke-5 dan ke-6. Kita akan bina bersama-sama. Kemudian setelah selesai membaca ayat, membina ayat, murid-murid akan menulis perenggan dalam satu karangan pada buku tulis murid-murid nanti. Okey, jadi sekarang kita akan membaca dulu ayat pada gambar pertama, kedua dan ketiga dan kita akan bina ayat pada gambar yang ke-4, ke-5 dan ke-6. Jom kita buat bersama-sama. Okey, mari kita baca ayat pada gambar yang pertama. Alice makan malam bersama dengan keluarganya di restoran Kantan. Di meja sebelah, jiran mereka Puan Siti sedang duduk sambil memangku anak kecilnya. Okey, dalam gambar yang pertama ni, ayat yang diberikan tu, murid-murid dapat kenal tak yang mana satu ayat tunggal? Ayat tunggal yang ada pada gambar ini ialah yang ini. Alice makan malam bersama dengan
keluarganya di restoran Kantan. Itu merupakan ayat tunggal. Kemudian ayat majmuk pula yang ini. Di meja sebelah, jiran mereka Puan Siti sedang duduk sambil memangku anak kecilnya. Nampak tak dekat situ ada kata hubung sambil. Jadi ini merupakan ayat majmuk. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Anak kecil itu menangis. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam. Tetapi anak itu terus menangis. Dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Okey. Yang mana satu ayat tunggal? Yang mana satu ayat tunggal? Ayat tunggalnya ialah anak kecil itu menangis. Okey, lagi dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Ini merupakan ayat tunggal. Okey, ayat majmuknya yang mana? Ayat majmuknya yang ini. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam, tetapi anak itu terus menangis. Okey, kenapa cikgu cakap ini ayat majmuk? Kerana apa murid-murid? Kerana terdapat kata hubung tetapi di sini. Okey, jadi ingat ayat majmuk dicantumkan menggunakan kata hubung. Okey, kita teruskan dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga. Alice mahu menolong Puan Siti itu. Dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Yang mana satu? Ayat tunggal. Ayat tunggal yang ini. Okey. Alice mahu menolong Puan Siti itu. Alice mahu menolong Puan Siti itu. Ini merupakan ayat tunggal. Jadi ayat majmuk. Ayat majmuk yang inilah. Dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Nampak tak dekat situ ada kata hubung dan. Kata hubung dan. Jadi ayat itu merupakan ayat majmuk. Okey, seterusnya. Alice pergi ke meja Puan Siti. Dia, nampak ayat ini tidak lengkap. Jadi murid-murid sila lengkapkan ayat ini. Gunakan frasa yang diberikan di atas. Okey, nampak tak? Yang ini, okey. Frasa yang pertama tu telah digunakan untuk membina ayat yang pertama. Okey, yang ini telah digunakan untuk membina ayat ini. Okey, jadi ayat yang seterusnya murid-murid boleh bina menggunakan frasa yang kedua dan yang ketiga. Okey, untuk membina ayat yang seterusnya, murid-murid boleh gunakan frasa yang kedua dan yang ketiga. Okey, macam mana nak bina ayat ni? Contohnya seperti ini. Okey, Alice pergi ke meja Puan Siti. Ini merupakan ayat tunggal. Okey, dia berkata sesuatu kepada Puan Siti, lalu mengambil anak kecil itu daripada Puan Siti. Jadi ayat yang ini merupakan ayat apa? Ayat majmuk. Okey, kerana ada ni. Apa dia ni? Kata hubung lalu. Okey, ada kata hubung lalu di situ. Jadi jadi ayat ini merupakan ayat majmuk. Okey, seterusnya. Nampak tak tu? Tak ada ayat pun dekat situ. Jadi murid-murid kena binalah. Okey, nampak tak perkataan yang diberikan di atas tu? Okey, jadi murid-murid kena bina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Dan di bawah ni diberikan kata hubung serta. Okey, jadi contoh ayat yang boleh dibina. Alice meletakkan anak kecil itu di dalam kereta sorong serta menghiburkan hatinya dengan mainan. Nampak tak tu ada mainan?
Okey, jadi ayat ini merupakan ayat majmuk kerana ada kata hubung serta di sini. Ada kata hubung serta. Okey, kemudian anak kecil itu berasa gembira. Dia berhenti menangis. Okey, jadi ini merupakan ayat apa ni murid-murid? Ayat apa yang ni? Ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang pertama. Kemudian ayat tunggal yang kedua. Okey, jadi terdapat 2 ayat tunggal di sini dan 1 ayat majmuk. Okey, seterusnya gambar yang ke-6. Gambar yang ke-6 pun tidak diberikan ayat di sini. Jadi murid-murid sila bina ayat menggunakan perkataan dan frasa yang diberikan ini. Dan contoh yang boleh murid-murid bina ialah seperti ini. Puan Siti telah selesai makan. Dia bersalam dengan Alice dan ahli keluarganya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Alice kerana telah membantu menjaga anak kecilnya. Okey, ayat yang pertama ni merupakan ayat apa? Ayat yang pertama ni, Puan Siti telah selesai makan. Ini merupakan ayat tunggal. Okey, ini merupakan ayat tunggal. Kemudian dia bersalam dengan Alice dan ahli keluarganya. Ini ayat apa? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab ada kata hubung dan. Okey, kata hubung dan dekat sini. Ni kata hubung dan. Okey, kemudian ayat yang ketiga ni juga merupakan ayat majmuk. Okey, dia mengucapkan terima kasih kepada Alice kerana telah membantu menjaga anak kecilnya. Nampak tak kata hubung tu? Ni, nampak tak kata hubung? Kerana. Kata hubung kerana ni. Jadi, inilah yang menjadikan ayat ini ayat majmuk. Okey murid-murid, kita dah selesai membaca ayat pada gambar yang bertajuk Alice yang baik hati. Okey, sekarang kita hendak menulis perenggan. Dalam satu karangan. Okey, macam mana nak tulis? Okey, tulis perenggan yang pertama iaitu ayat-ayat pada gambar yang pertama. Okey, untuk menulis perenggan pertama, murid-murid perlu rapat pada garisan. Rapat pada garisan tepi ni. Tidak perlu dijarakkan. Okey, okey, perenggan pertama ini ayatnya boleh ambil pada gambar yang pertama. Okey, selesai tulis perenggan pertama, murid-murid tulis perenggan kedua. Perenggan kedua, ayat-ayat pada gambar yang kedua. Okey, jadi untuk menulis perenggan kedua, murid-murid perlu jarakkan sedikit. Anak panah ini menunjukkan murid-murid perlu jarakkan sedikit. Anak panah ni tak perlu tulis lah. Cikgu letakkan anak panah ni untuk menunjukkan perlu dijarakkan sedikit ke dalam. Okey, begitulah juga dengan perenggan ketiga. Okey, ambil ayat pada gambar yang ketiga dan tulis pada perenggan ketiga. Samalah juga dengan perenggan yang keempat. Okey, ambil ayat pada gambar yang keempat dan tuliskan pada perenggan keempat. Okey, seterusnya tulis perenggan yang kelima, ayat pada gambar yang kelima dan perenggan yang keenam, ayat pada gambar yang keenam. Jadi, karangan murid-murid mestilah mempunyai 6 perenggan. Boleh? Murid-murid mesti boleh. Okey, baiklah, kita telah selesai belajar bagaimana untuk mengenal pasti ayat tunggal, ayat majmuk
dan bagaimana untuk menulis perenggan dalam karangan. Jadi cikgu berharap murid-murid boleh menulis karangan dengan perenggan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul. Jadi sampai di sini dahulu kelas kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.